Ya, Iya, alhamdulillah udah dan tamu bahasa. Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Berjaya kita dihubungi tetamu kita ni, Puan Nurleni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah ya. Puan Nurleni, apa kabar ni pagi ni? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Di rumah Alhamdulillah ya. sahaja pagi ni? Ni di office ni, di pejabat ni. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Di pejabat di bulan puasa ini secara Zoom kita ni bersama. Sebelum itu ribuan terima kasih Puan Nurleni ya di atas masa yang diluangkan untuk bersama kita pagi ini. Memperkatakan berkenaan dengan pelaksanaan penyelidikan bahasa Melayu dalam mendukung Wawasan Brunei 2035 ya. Iya. Mungkin Intan boleh memulakan wawancara ini? Iya, dan Puan ya sebagai mukadimah mungkin pun boleh berceritakan serba ringkas mengenai dengan penyelidikan ini. Silakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu diucapkan ribuan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana mengundang Dewan Bahasa dan Pustaka untuk segmen bahasa pada pagi ini. Baiklah, sebetulnya banyak penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun wawancara pada kali ini hanya akan memfokus mengenai penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan yang setakat ini telah dilaksanakan sebanyak 3 fasa. Penyelidikan ini bermula pada tahun 2017 dan pada ketika itu dikenali dengan penyelidikan fasa pertama dan ia menggunakan kaedah suasana dan melibatkan serta kajian terdiri daripada murid, penuntut dan masyarakat awam. Dan kemudian pada tahun 2018, penyelidikan ini dikenali dengan penyelidikan fasa kedua dan masih menggunakan kaedah suasana dan melibatkan sampel kajian terdiri daripada murid, penuntut, mahasiswa, penjawat awam, swasta dan masyarakat. Dan pada tahun 2018 ini juga, penyelidikan ini dijadikan sebagai satu projek yang mendukung Wawasan Brunei 2035. Dan kemudian pada tahun 2019 dikenali dengan penyelidikan fasa ketiga dan untuk fasa ketiga ini diluaskan skop dan metodologinya dipelbagaikan dan ia dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu peringkat media massa, peringkat jabatan kerajaan, peringkat sektor swasta dan peringkat institusi pendidikan. Dan pendidikan fasa ketiga ini dilaksanakan selama 3 tahun iaitu mulai 2019 hingga 2021. Dan pendidikan ini kebanyakannya dianalisis dalam bentuk deskriptif iaitu pengiraan jumlah, peratusan min dan sisihan piawaian. Dan pendidikan ini bermatlamat untuk memartabatkan bahasa Melayu seiring Wawasan Brunei 2035. Itulah yang dapat dikongsikan mengenai penyelidikan ini. Baik ya. Serba ringkas mengenai dengan pendidikan sebenarnya banyak ya, kajian yang dilakukan. Tetapi hari ini kita ni berfokus ya berkenaan dengan tajuk yang kita ni bawakan ya pada hari ini. Jadi Puan, tajuk kita pelaksanaan penyelidikan bahasa dalam mendukung Wawasan Brunei 2035, betul ya? Jadi mungkin Puan boleh memberikan huraian dengan lebih lanjut mengenai dengan projek penyelidikan ini yang mendukung Wawasan Brunei 2035 tersebut. Ya, silakan Puan. Okey, baiklah. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Wawasan Brunei 2035 ada 3 matlamat utama iaitu pertama, rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Yang kedua, kualiti kehidupan rakyat yang tinggi. Dan ketiga, ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Dan seperti yang kita sedia maklum, negara Brunei Darussalam kini sememangnya giat melaksanakan pelbagai usaha untuk merealisasikan Wawasan Brunei 2035 ini. Dan dalam hal ini, ia ada 12 pencapaian khusus yang disasarkan dan di dalamnya terkandung 28 bidang yang perlu diberi keutamaan. Dan antaranya ialah jaminan sosial yang inklusif dan berdaya tahan dan kedua, rakyat yang mempunyai nilai-nilai keras.
Ya. Dan jika kita melihat kepada dua perkara ini, kita lihat dari takrifnya, iaitu jaminan sosial ini, ia diartikan sebagai satu tindakan kerajaan untuk memastikan rakyat dan penduduk memenuhi keperluan hidup bernegara. Antaranya ialah berbudaya dan beridentiti. Dan jika kita melihat kepada nilai-nilai teras pula, maksudnya satu prinsip yang dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan sesuatu pentadbiran. Dan jika kita merujuk ciri identiti dan berbudaya, bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959 dan Pindaan 2004. Dan negara Brunei Darussalam juga mempunyai identiti yang tersendiri, iaitu yang melihat kepada falsafah atau pegangan negara mulai tahun 1984, iaitu Melayu Islam Beraja, yang di dalamnya terkandung salah satu nilai iaitu Melayu. Dan jika kita lihat pula petikan-petikan titah ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang memperlihatkan kepentingan mengenai bahasa Melayu, antaranya adalah seperti pembentukan identiti kebruneian melibatkan beberapa perkara yang mustahak supaya diutamakan. Di antaranya ialah bahasa rasmi negara, yakni bahasa Melayu, dan adat istiadat, yakni adat resam orang-orang Brunei serta kebudayaannya. Dan ini merupakan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa majlis kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-36 yang diadakan oleh Dewan Perniagaan Tionghoa pada tahun 1982. Dan kemudian kita lihat satu lagi petikan titah yang berbunyi, dari 3 rangkai kata Melayu Islam Beraja terdapat unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara. Umpamanya dari Melayu itu ialah bahasanya. Dan siapapun tidak boleh menyangkal bahawa bahasa Melayu itu adalah satu-satunya alat perpaduan kita paling efektif. Dan tanpa bahasa ini, kita tentunya tidak akan dikenali sebagai satu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identiti. Dan ini merupakan petikan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-44 tahun di daerah Belaid pada 21 Julai 2020. Dan dalam hal ini, kita dapat melihat peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dan dalam falsafah negara sekaligus diperkukuhkan lagi dengan titah-titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan ini menandakan bahawa bahasa Melayu merupakan salah satu ciri identiti kebruneian dan merupakan nilai teras yang perlu dipertahankan. Maka dengan adanya penyelidikan ini akan dapat melihat keputusan yang dapat dijadikan sebagai sukat-sukat ataupun penanda arah dalam membentuk dan mengenal pasti tindakan-tindakan atau merangka program-program yang dapat memperkasakan lagi bahasa Melayu di negara ini dan sekaligus sebagai tindakan bagi kelangsungan dan kelestarian bahasa Melayu di negara ini. Itulah yang dapat dikongsikan mengenainya. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi itu dapat dihuraikannya oleh Puan yang mengenai dengan pendidikan bahasa Melayu ya dalam mendukung wawasan Brunei 2035. Dan kita mengetahui juga di mana bahasa Melayu ini adalah merupakan bahasa rasmi negara kita dan juga Puan ya. Menerusi daripada pendidikan bahasa Melayu yang telah pun dilakukan ya. Jadi apakah antara dapatan ataupun perolehan sepanjang penyelidikan ini dijalankan? Baiklah, untuk perkara ini saya hanya akan merumuskan dapatan penyelidikan dari fasa pertama hingga ketiga dan pada dasarnya penyelidikan fasa pertama dan kedua adalah berbentuk ringan dan lebih terbuka kepada penggunaan sama ada bahasa Melayu baku ataupun bahasa Melayu Brunei. Dan manakala penyelidikan fasa ketiga lebih menjurus kepada penggunaan bahasa Melayu baku atau standard. Di sini dikongsikan 5 dapatan yang boleh dikongsikan
iaitu pertama, penggunaan bahasa Melayu secara lisan. Penggunaan bahasa Melayu secara lisan ini dibahagikan kepada dua, iaitu situasi rasmi dan dalam situasi tidak rasmi. Dalam situasi rasmi dilihat pada penggunaan bahasa dalam mesyuarat dan juga dalam sesi pengajaran di sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Manakala untuk situasi tidak rasmi lebih melihat kepada penggunaan bahasa dalam bersama keluarga dan rakan-rakan. Dan hasil penyelidikan mendapati bahawa penggunaan bahasa Melayu secara lisan ini baik dalam situasi rasmi maupun tidak rasmi adalah pada tahap sederhana. Dan seterusnya dapatan kedua ialah penggunaan bahasa dalam persuratan dan penulisan dan yang memperlihatkan hasil kajian adalah pada tahap sangat baik. Dan kemudian yang dapatan ketiga yang dapat dikongsikan ialah pengetahuan responden mengenai tahap pengetahuan responden mengenai dasar bahasa Melayu. Dan dasar bahasa Melayu ini dibahagikan kepada 5 perkara dan perkara pertama iaitu pengetahuan responden mengenai bahasa Melayu yang merupakan bahasa rasmi negara. Dan mengenai perkara ini hampir keseluruhan responden mengetahuinya, dan manakala untuk aspek kedua dan yang ketiga iaitu pengetahuan responden mengenai bahasa Melayu yang termaktub dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1956 dan Pindaan 2004 dan juga pengetahuan responden mengenai urusan persuratan dan dalam jabatan-jabatan yang perlu menggunakan bahasa Melayu seperti yang termaktub dalam surat-surat keliling setiausaha kerajaan. Hasil penyelidikan mendapati bahawa kedua-dua perkara ini diketahui pada tahap sangat baik. Dan untuk aspek yang keempat dan kelima ini, ia lebih menjurus kepada penggunaan tulisan Jawi pada papan tanda. Iaitu yang keempat iaitu pengetahuan responden mengenai kesalahan tiada tulisan Jawi pada papan tanda adalah pada tahap sederhana. Dan manakala aspek kelima ataupun perkara kelima iaitu pengetahuan responden terhadap saiz tulisan Jawi yang lebih besar ataupun 2 kali ganda daripada tulisan Rumi pada papan tanda. Yang mengenai perkara ini diketahui oleh responden pada tahap sangat lemah. Dan kemudian kami juga ada mendapatkan pengetahuan responden mengenai beberapa bahasa Melayu Brunei. Dan hasil penyelidikan ini mendapati bahawa tahap pengetahuan responden adalah mengikut peringkat umur mereka. Semakin berusianya mereka, responden, semakin banyak pengetahuan mereka mengenai bahasa Melayu Brunei. Namun ada beberapa perkataan yang agak kurang diketahui baik masyarakat yang telah berusia maupun remaja, apatah lagi kanak-kanak. Antara kata tersebut ialah lumeh-lumeh, ampuras dan likup dan beberapa kata yang lain lagi. Dan jika kita lihat kepada maksudnya, lumeh-lumehan ini bermaksud jelas didengar tentang butir-butir percakapannya. Manakala ampuras pula bermaksud sisa yang halus dan likup pula bermaksud lipati. Dan untuk dapatan yang terakhir, kami juga ada melihat kesalahan tata bahasa terutamanya dalam dokumen penulisan. Dan di sini akan dikongsikan 3 kesalahan tata bahasa tersebut. Yang pertama ialah kata sendi nama. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama. Menurut Nik Safiah Karim, setiap kata sendi nama mempunyai tugas atau fungsi yang berlainan dan penggunaannya ditentukan oleh peraturan-peraturan yang khusus. Sebagai contoh kesalahan tata bahasa ialah penggunaan kata sendi nama dia. Ia lazim digunakan contohnya di sebelah pagi ini ataupun di petang ini. Pada dasarnya penggunaan kata sendi nama dia ni ia adalah untuk menerangkan tempat, bukan untuk menerangkan waktu, masa ataupun zaman. Kata sesuai yang digunakan ialah pada, seperti pada sebelah petang, pada pagi ini.
Dan seterusnya, untuk kesalahan tata bahasa kedua iaitu kata jamak. Kata jamak ini bermaksud jumlah yang banyak, dan dari penyelidikan mendapati banyak kesalahan kata jamak ini yang melibatkan kata bilangan. Sebagai contoh kesalahan itu adalah seperti semua pegawai. Dan dalam hal ini, jika kata bilangan itu semua digunakan, kata nama yang selepasnya tidak perlu digandakan. Tapi jika hendak menggunakan kata nama secara berganda, tidak perlu menggunakan kata bilangan. Sebagai contoh yang betulnya, semua pegawai ataupun pegawai-pegawai. Dan seterusnya, penggunaan kata ianya. Penggunaan kata ianya ini pada dasarnya adalah kurang tepat kerana ia merupakan kata ganti ia dan nya itu, ia merupakan kata ganti nama diri ketiga, dan ia tidak boleh digabungkan. Penggunaan kedua-duanya menghasilkan kelewahan dalam berbahasa. Ia boleh saja digunakan sebagai contohnya, contoh kesalahan sebaik sahaja ianya selesai. Dan dalam hal ini, boleh saja ia digunakan contohnya sebaik saja ia selesai. Begitulah antara dapatan yang dapat dikongsikan. Ya, Alhamdulillah. Jadi Nerusi Penderpendi dijelaskan di mana ada beberapa dapatan, iaitu antaranya ialah mengenai dengan penggunaan bahasa Melayu, iaitu dari segi formal dan juga tidak formal, dan juga ada beberapa kesalahannya dari segi penggunaan frasa nama dan juga kata sendi. Baru saja dikongsikan oleh Puan sebentar tadi dalam soalan yang ketiga tadi. Berikutnya ni Puan, apakah langkah-langkah atau usaha pemerkasaan setelah penyelidikan ini dilakukan? Mungkin boleh berkongsi bersama kita. Baiklah, Dewan Bahasa dan Pustaka sememangnya secara berterusan berusaha untuk menyerapkan, menyebar dan mengembangkan serta memartabatkan bahasa Melayu kepada setiap peringkat masyarakat di negara ini. Selain melaksanakan kerja-kerja keras seperti penerbitan buku, kamus, istilah, pelaksanaan penyelidikan dan juga sebagainya, juga dirancang beberapa program strategik yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Antaranya ialah mengadakan kursus, bengkel, syarahan, seminar, jarayawara, kongres mengenai bahasa, sastra dan budaya dan tulisan Jawi dan sebagainya. Dan Dewan Bahasa juga mengadakan peraduan menulis karangan atau isi ilmiah. Dan seterusnya, Dewan Bahasa dan Pustaka juga ada mengadakan sambutan bulan bahasa dan mengalu-alukan penglibatan kementerian dan jabatan yang lain untuk melaksanakan program-program sempena sambutan bulan bahasa. Dan Dewan Bahasa juga sentiasa memberikan mengenai bahasa, sastra dan budaya melalui media massa seperti dalam Facebook dan juga dalam Instagram. Dan itulah antara yang dapat antara langkah-langkah pemerkasaan, antara langkah-langkahnya. Alhamdulillah. Dan seterusnya Puan, nampaknya masa tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan lagi. Pun sebelum kita ini berpisah, mungkin ada rumusan dan juga Puan boleh simpulkan tajuk kita pada pagi ini, silakan. Baiklah, secara keseluruhan penyelidikan yang telah dijalankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ini, ia adalah bertindak sebagai satu mekanisme dalam meningkatkan cinta dan kesedaran masyarakat terhadap bahasa Melayu. Namun di samping Dewan Bahasa dan Pustaka, setiap kelompok masyarakat di negara ini termasuk sektor kerajaan dan swasta juga seharusnya bergembling tenaga dalam sama-sama mengutamakan dan menjaga kepentingan bahasa Melayu. Kita sebagai rakyat negara ini hendaklah bersatu hati dan memiliki kesedaran dan semangat kekitaan dalam mempertahankan bahasa Melayu, dan ini akan melestarikan kebudayaan identiti kebudayaan kita dan sekaligus akan menjayakan lagi wawasan Brunei 2035. Sekian. Alhamdulillah. Perkongsiannya luar biasa daripada Puan Nurleni binti Haji Muhammad Yusof, pegawai penyelidik kanan
yang telah pun berkesudian bersama kita pada pagi ini meluangkan waktunya berkongsi berkenaan dengan pelaksanaan penyelidikan bahasa Melayu dalam mendukung Wawasan Brunei 2035. Selamat kembali bertugas kami ucapkan dan selamat menjalani ibadah puasa puan ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.